Ya Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada muka surat 245. Pada hadis yang ke-161. Masih lagi membicarakan tentang sujud sahwi. An Abdullah ibn Buhainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihimuz zuhra faqama fi rak'ataini al-ulaini ulayaini lam yajlis faqama an-nasu ma'ahu hatta idza qada salawata wa intazara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalisun wa sajada sajataini qabla an yusallima summa sallama. Rawahul Bukhari wal Muslim. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Buhainah radhiyallahu an bahawa pada satu hari Nabi SAW menjadi imam. Mereka mengerjakan sembahyang. Lalu baginda bangun sesudah rakaat yang kedua dan ia tidak duduk untuk membaca tahiyat awal. Orang ramai pun bangun bersama dengannya meneruskan sembahyang, sehingga apabila baginda selesai sembahyang dan mereka menunggu salamnya, ia bertakbir sambil duduk dan ia sujud dua kali, iaitu sujud sahwi sebelum memberi salam, kemudian ia memberi salam. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dari hadis ini kita boleh mengambil beberapa perkara lah. Yang pertamanya, sekiranya imam meninggalkan akan tahiyat awal, sekiranya imam meninggalkan tahiyat awal, maka menjadi kewajipan supaya makmum juga meninggalkan tahiyat awal. Kerana imam terlupa bangun. Walaupun di sana ada perbahasan ulama, sama ada imam ni makmum ni nak bersama imam ataupun mufaraqah. Jadi kita kena sedia maklum bahawa tahiyat awal ini merupakan sunat ab'ad. Sunat ab'ad kalau sekiranya ditinggalkan, dia dikendaki dengan sujud sahwi. Jadi sekiranya seorang imam itu dia terlupa dan dia bangun, maka yang afdalnya makmum itu hendaklah mengikut akan imam. Dia ikut imam, bukan dia berniat mufaraqah daripada imam. Sebab itu adalah sunat ab'ad. Jadi berpandu pada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buhainah ini. Jadi selepas daripadanya, sebelum memberi salam, maka hendaklah seorang imam itu melakukan sujud sahwi. Andai kata sekiranya sujud sahwi juga terlupa oleh imam. Nah, imam dia terlupa tahiyat awal, terlupa sujud sahwi, pakat terlupa belaka, kan? Mungkin bonus tak masuk tahun ni kan. Kita dapat separuh je. Jadi hukumnya bagaimana? Ada dua situasi. Dua situasi. Imam dia terlupa, boleh atau tidak makmum untuk sujud sahwi? Hukumnya tidak boleh. Kalau sekiranya makmum melakukan sujud sahwi, imam tak sujud sahwi, imam terlupa, dia sujud sahwi, maka hukum sembahyang makmum batal. Batal. Sekiranya imam telah memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, pada waktu itu telah berlaku perceraian di antara imam dan makmum. Kalau sekiranya makmum sujud sahwi, maka sembahyang dia adalah sah. Itu berbeza, kan? Dengan syarat kalau dia nak melakukan sujud sahwi, hendaklah telah berlaku perceraian di antara dia dengan imam dia. Mana dah lepas imam bagi salam yang pertama.
Assalamualaikum warahmatullahi kan. Lalu dia pun sujud sawi. Okey, maitan tu hukum dia sah. Kalau dalam sama-sama lagi imam belum bagi sujud sawi, belum memberi salam, dia sujud sawi, maka sembahyang dia batal. Sembahyang makmum batal. Dalam keadaan ini, tuan-tuan, makmum juga dituntut kalau sekiranya imam tertinggal sujud sawi, maka dia juga hendaklah meninggalkan. Itu yang lebih afdal. Jadi begitu keadaannya. Ini adalah perbahasan dalam hukum fiqh. Dalam hukum fiqh. Okay. Maka diterangkan kepada kita lagi tentang hadis yang berikut. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla az-zuhra khamsan faqila lahu azida fi salati faqala wa ma zaka qalu sallaita khamsan fasajada sajdataini ba'da ma sallama rawahu al-Bukhari wa khaihi. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur 5 rakaat. Kan? Sembahyang 5 rakaat. Adakah Rasulullah sengaja sembahyang 5 rakaat? Lalu baginda ditanya lalu baginda ditanya oleh sidang jamaah, mana orang yang ikut dia. Ya Rasulullah, adakah bilangan rakaat sembahyang itu ditambah? Orang tak berani bantah. Rasulullah buat semua ikut. Dia taatnya mereka kan. Sebab yang buat ni Rasul. Baginda bertanya pula, wa ma zaka? Adakah maknanya, mengapa kamu mengata yang demikian? Mereka bertanya, Tuhan telah mengerjakan sembahyang sebanyak 5 rakaat. Mendengar itu baginda pun sujud 2 kali sesudah ia memberi salam. Jadi maknanya ini sujud yang berlaku ketika mana selepas daripada solat. Dan hukum sembahyangnya sah kerana dilakukan dalam keadaan lupa. Kan? Dilakukan dalam keadaan lupa. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan lupa ni, maka di sini beberapa pendapat fiqh lah. Ni nak dikena lihat dalam dalam hukum fiqh. Adakah maknanya sujud sawi selepas daripada salam? Selepas beri salam ada tak sujud sawi? Jadi kalau kita tengok pada hadis ini, ada dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kalau sekiranya makmum itu sedar bahawa imam telah terlebih rakaat, kan, telah terlebih rakaat, ini kita kena masuk fiqh sikit lah. Maka hendaklah makmum mengucapkan subhanallah. Kalau sekiranya makmum mengetahui imam dah lebih diikut, maka sembahyang makmum batal. Maka makmum dia beri subhanallah dalam keadaan dia menunggu imam pada tahiyat. Kan? Jadi imam akan turun. Kalau dah yakin lebih, dia kena turun. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lebih. Kalau mana terlebih, masa dikurangkan. Kalau kurang, ditambah. Kan? Pada waktu itu, makmum kalau ikut, dia batal. Jadi dia menunggu di dalam tahiyat akhir. Imam turun dan pada waktu itu menyelesaikan tahiyat akhir, sujud sawi dan selesainya sembahyang dia. Jadi tuan-tuan, kalau kita sembahyang ni, kita ragu, kan? Kita ragu dalam bilang rakaat. Apa-apa pun, kalau kita sembahyang ragu dalam bilang rakaat, kalau sekiranya ragu kurang 2, 3, 2 atau 3, contoh maghrib 2 ke 3, maka ambil yang kurang. Kan? Kalau 3 ke 4, maghrib mana ada ni kan, maka ambil yang kurang pada waktu tu. Lepas tu sujud sawi.
Ni 3 ke 4 ni, 3 ke 4. Bertambah pula maghrib dia. Kan? Maka ambil yang 3. Kan? Sebab tu kita tidak boleh dalam semayang ni, kita tak boleh berhentikan semayang kita dengan sengaja. Sebab dalam semayang ada peraturan cara nak kalau kita terlupa rakaat, dia ada peraturan. Tak boleh kita berhenti semayang balik, tak boleh. Hukumnya berdosa tu. Kerana memberhentikan semayang dengan sengaja. Kan? Sebab dalam semayang ni dah diajar. Kalau kurang, tambah. Kalau lebih, kurang. Kan? Nanti sujud sawi. Walaupun kita hakikatnya kita dah semayang 5 rakaat, 6 rakaat dah. Dah masuk asar sekali campur. Kan? Dan sujud sawi. Ini kaedah dalam hukum fiqh. Jadi begitu dia dah terangkan ni. Hadis ini menjadi dalil jika seorang terlajak menambah bilangan rakaat semayang kerana lupa, maka semayang itu tidak batal dan hendaklah ia sujud sahwi 2 kali sesudah itu. Ini perbahasan ada. Kalau kita tengok dalam kitab Barul Mazi ada perbahasan ni. Diterangkan lagi dalam hadis berikut. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadrikam shalla salasan aw arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mashtayqana summa yasjuda sajdataini qabla an yusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla tamaman kanata targhiman lisyaitani." Daripada Abi Sa'id. Ni semua dia punya solusi dah ada tuan-tuan, kita semayang ni. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu merasa syak, mana idza syakka ahadukum fi salatihi, ragu-ragu dalam semayangnya, falam yadrikam kam shalla, iaitu dia tidak tahu adakah ia semayang 3 atau 4, maka hendaklah ia membuang syak itu dan meneruskan semayang menurut bilangan yang kurang, rakaat yang diyakini. Bilangan rakaat menurut bilangan yang diyakini. Kemudian dia sujud sawi 2 kali sebelum memberi salam. Dengan itu, jika ia telah semayang 5 rakaat, maka kedua sujud itu akan menggenapkan sembahyangnya. Dan jika ia semayang 4 rakaat cukup, maka kedua sujud itu menjadi amal bakti yang menghina dan menghampakan syaitan yang menimbulkan was-was dan ragu-ragu. Jadi tuan-tuan, Rasulullah ajar tu. Mana kalau kita ragu bilangan-bilangan ni, ambil yang yakin. 2, 3 lah. Nak? Ini semayang tambah 1 rakaat. Kan? 4, 5 4 lah. Macam main dadu lah. 4, 5 4. Alah. Walaupun kita semayang kurang, hakikatnya kurang. Dia semayang baru 3. Anak kita duduk belakang kira 1, 2. Ayah mayang 3 je. Ayah dapat wahyu ke? Anak kira. Ya ke? Kau belum memaiz lagi, kau pandai bilang 3 pula. Ayah dah 4 tau. Jadi ayah ingat apa dia semayang tu? Ingat bini 2 ke? Dah. Marah ayah kita dah. Jadi tuan-tuan, mana kalau semayang kita ni, kita semayang, kita 2, 3, ambil yang yakin. Ambil dua. Ambil 2 rakaat.
Nanti tambah 1 rakaat sujud sawi. Kan? 4 atau 5 ambil yang 4. Nanti sujud sawi. Walaupun hakikat semayang kita sebenarnya belum 4 lagi. Baru 3. Maka sujud sawi. Jadi dia kata apa? Rasulullah kata apa? Sujud sawi itu akan menggenapkan semayang jika ia semayang 4 rakaat. Cukup. Maka jika sujud itu menjadi amal, kalau maknanya dah cukup, semayang sujud sawi itu menjadi amal bakti yang menghina dan menghampakan syaitan. Jadi syaitan tak boleh ragu-ragu dengan kita. Jadi hari ni lepas kalau berlaku macam tu semayang, ragu bilangan rakaat dalam semayang yang 3, 2, 3, baik 2. Makmum semua lupa. Makmum pun sama juga. Kan? Lupa juga. Datang masjid tadi semua kena marah dengan orang rumah. Nak elak daripada marah berterusan, datang semayang. Pak Imam pun kena marah juga. Angkat takbir. Sama-sama kena marah. Allahu Akbar. Kan? 2, 3. Makmum pun. Imam ni 2 ke 3 ni. 2 ke 3. Sama. 2 kali 5. Kan? Imam pasti dah berapa rakaat? Entahlah Pak Imam berapa rakaat semayang. Kan? Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, ambil jalan dari terang. Kalau sekiranya 4, semayang yang 4, kan? Ni dah 4 ke atau nak masuk rakaat kelima ni? 4 ke? Ambil yang 4. Kalau benar memang kita semayang tu tak cukup, sebelumnya belum 4 lagi, belum 5 lagi, memang baru 3, maka sujud sawi itu akan mengenapkan daripada itu. Okey, mudah-mudahan faham insya-Allah, kan? Hadis ini menerangkan jika timbul syak tentang bilangan rakaat, hendaklah kita meneruskan semayang menurut bilangan yang kita yakin. Sebab syaitan ni dia main-mainkan kita ni, dia ragu-ragukan kita dalam rakaat kan? Dalam rakaat. Sehingga kita semayang, kita mengingat bilangan rakaat, kita tak ingat Allah. Allahu Akbar 1. Rokok. Allah sami Allah liman hamidah 2. Kan? 2. Dia ingat 2. Dia tak ingat Allah dah. Jadi pada waktu itu, orang yang semayang dia bukan mengingat Allah, dia semayang mengingat rakaat. Itu jadi masalah. Dia semayang waktu itu dia bukan ingat Allah. Sebab itu Rasulullah SAW, yang Rasulullah lupa-lupa ni, bukan Rasulullah lupa. Kerana Rasulullah dia telah sampai ke makam syuhud, maknanya ingatan dia kepada benda ni lupa, hanya ingatan kepada Allah je. Dia lupa tu semayang sampai kepada satu peringkat dia semayang, Rasulullah ni semayang, dia sampai fana dia bila dia solat, dia lupa semua dah. Kerana hati dia betul-betul pada Allah Ta'ala. Hari ni kita semayang, kita mengingat rakaat. Supaya jangan, ni yang imam pula, ni rakaat keempat. Kalau aku ni kan semayang, baru rakaat ketiga dah sujud sawi, dah sujud ni, dah bagi tayat akhir ni, kan? Mesti makmum kata, Pak Imam ni lupa dah. Kan? Lupa ni, apa yang diingat. Jadi gitu. Jadi kita semayang hari ni tuan-tuan. Sebab tu bila kita semayang, disebutkan oleh ulama, bila kita semayang, syarat yang pertama, perhatikan hati kita. Makna apa? Bila semayang kena khusyuk. Semayang ni perhatikan hati. Allahu Akbar. Hati nak lari je, nak lari daripada rel dia, masukkan balik. Supaya hati kita ingat kepada Allah. Baru kita dapat semayangnya khusyuk. Allahu Akbar. Kan, nanti ingat macam-macam. Kan? Orang rumah kata, bang nanti kalau balik rumah nanti lepas isyak, jangan lupa beli capati ya. Daripada semayang Allahu Akbar, capati. Kat mana nak cari capati ni? Masukkan balik. Masukkan ingatan kepada Allah balik. Kan? Masukkan balik ingatan. Sebab tu bila semayang, perhatikan hati.
Jangan perhatikan ni. Itu sebab ni dalam ni diperhati macam-macam. Kipas tak berpusing dia pasang. Asal pula kipas dia tak pusing. Sana pusing. Dia tak tengok pula. Yang keduanya, daripada 4 perkara tadi, hendaklah engkau sembahyang memerhatikan akan rukun perbuatan. Bila kita sembahyang ni perhatikan perbuatan rukun. Nah, sebab tu bila sembahyang buat cara betul-betul. Jangan main-main. Angkat takbir, perhatikan. Macam mana kita angkat takbir ni? Kita dah sentuh dah dulu kan? Cara angkat takbir, cara bacaan, cara rokok. Hendaklah bila kita sembahyang daripada mula angkat takbir sampai bagi salam, hendaklah kita memerhatikan semua rukun supaya rukun kita sempurna. Baru kita akan dapat sembahyang dalam erti kata sembahyang. Sebab hari ni kita tak perhati tuan-tuan. Kita sembahyang kita tak perhati hati kita. Hati kita lalai kan. Sebab namanya qalbun. Sebab nama qalbun. Qalbun ni dia sesuatu yang boleh berbulak balik. Dia tak tetap. Kan? Sebab tu dia kita kena jaga kita punya hati je. Hati kita. Jangan dia terpusing. Terbalik. Jadi bila kita sembahyang jaga hati. Hati tu diterbalik-balikkan oleh syaitan kan. Baru kita akan ingat sembahyang tu betul-betul. Allahu Akbar. Mati sembahyang tu akan ingat dia betul. Angkat takbir, jalan betul-betul, rokok buat betul-betul. Perhatikan, jangan sampai tak sempurna. Jadi tuan-tuan ya. Okey. Kita sambung lagi. Sungguh pun tidak ada hadis yang menerangkan tentang bacaan khusus yang dibaca dalam sujud sahwi, tetapi menurut huraian ulama rahimahullahu taala ada baiknya dibaca lafaz tasbih yang berikut: subhana man la yanamu wa la yashhu. Walaupun tak ada bacaan yang khusus. Bacalah ni, kata ulama, Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tak pernah lupa. Kan? Macam kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi Allah Ta'ala dia tak huwal hayyul, dia hidup, al-qayyum, dan berdirinya. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala tu tak mengantuk. Kan? Wala naum, dan tak tidur. Mengantuk dengan tidur lain maksud dia. Sinatun dengan naum lain. Dia orang kalau sinatun ini dia mamai. Dia dengar ustaz mengajar tu macam tak dengar. Macam dengar terngiang-ngiang je kat telinga. Mata tu pandang langit tu, ni bulan ke matahari. Dia gitu. Dia jadi kan. Kalau kita bawa kereta kalau mengantuk sangat tak. Itu bukan mengantuk tu, sinatun. Dia dalam keadaan mamai. Yang tu yang kadang-kadang yang aksiden gitu. Dia kalau mengantuk memang tutup mata. Bawa kereta mata tertutup, tidur ada? Tak ada, kan? Ini memang mengantuk sungguh ni tuan-tuan. Buat gagah ni. Memang mengantuk sungguh. Balik pun mengantuk, datang sini pun mengantuk. Nak sampai kat ni, nama pun Bukit Beruang. Ya Allah, punya le jauh. Rasa macam jauh benar. Bawa kereta, ya Allah. Bawa orang depan pula perlahan pula tu, lagi terlelap. Kan? Memang mengantuk sungguh. Digagahkan juga. Kan? Ni nak balik pun cerita macam ni. Macam mana nak sampai Teluk Mas. Kan? Dah habis tuan-tuan, kita baliklah. Sujud sahwi dah habis. Kita masuk kepada 2.8. Kan? 2.8 perkara-perkara yang membatalkan sembahyang.
Kan? Dia rujukan. Firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Allah Ta'ala sebut sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Apa ciri-ciri orang beriman? Orang yang nak jadi orang yang beriman, yang berjaya ni ada ciri-ciri dia. Bukan setakat dia beriman je. Kalau dia beriman, belum tentu dia berjaya. Mesti ada syarat untuk jadi berjaya. Sebagai orang beriman, kalau nak berjaya, maka syarat yang pertama iaitu khusyuk dalam sembahyang. Kan? Dia orang khusyuk dengan tak khusyuk ni tuan-tuan, dia diumpamakan orang yang sembahyang. Kalau dia sembahyang antara orang khusyuk tak khusyuk ni, umpama dia memberikan kepada raja satu hadiah. Kan? Memberikan kepada raja hadiah seorang perempuan yang buta tapi cantik. Tapi cantik. Maknanya sembahyang zahir ni cantik tapi buta. Apa perasaan raja agaknya? Kalau Tuan Haji Osman jadi raja lah, Raja Gopal kan. Apa perasaan Cik Osman? Main-main. Adakah dia bagi aku yang buta? Kau ingat aku koman, aku raja tau. Macam tu kalau kita semayang. Kan? Kita semayang, umpama perbuatan zahir bagus, tapi dia buta. Hadiahnya buta. Yang lebih teruk daripada itu, orang yang semayang, umpama dia memberikan kepada raja bukan setakat buta, kudung tangan. Macam mana? Kan? Tuan Haji Hamzah. Kan? Kalau saya ni hadiah kan, sampai hari jadi, kan? Panggil anak-anak semua, kan? Dia kata, kau apa yang kau beritahu ni? Nah. Apa yang kau ni? Oh, saya mau beri satu bungkat emas. Oh, anak bapa. Kau, kan? Oh, saya tidak boleh. Ini yang ni. Berikan apa? Capati. Garamnya tak ada, gulanya tak ada. Jadi saya bagi seorang diberikan hadiah buta kudung lagi. Engkau bukan anak bapa. Glok. Jadi begitu. Kalau kita sembahyang dan sembahyangnya tak khusyuk, perbuatan-perbuatan sembahyangnya cacat, maka itulah diumpamakan. Jadi kita sembahyang hari-hari ini macam mana? Yang kita sembahyang hari-hari ni, yang kita buat tiap-tiap hari tu, agak-agak hadiah yang kita persembahkan yang macam mana kepada raja tu? Jawab. Orang belakang jawab. Kan? Kita sembahyang hari-hari tu, yang kita buat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, agak-agaknya hadiah yang mana kita persembahkan pada raja? Agak-agak raja marah tak ke kita kalau 5 waktu dia persembahkan hadiah yang demikian? Jadi tuan-tuan jawab sendiri. Kan? Tuan-tuan jawab sendiri. Kerana tuan-tuan memegang pensil untuk jawab kertas soalan dan dia memberikan jawapan. Esok bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena memperbaiki sembahyang. Tuan-tuan, walaupun kita dah sembahyang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun,
Kan? Ni perumpamaan yang betul-betul kita kena akui hakikat tu. Itulah sembahyang kita. Jadi layak tak kita ni disebut sebagai orang yang beriman? Sebab orang beriman ni ada ciri dia. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk ini umpama orang yang memberikan raja ni, seorang perempuan ni yang mananya sifat zahir dan batinnya bagus. Itu namanya. Kalau dia diumpamakan sebagai sembahyang. Jadi kalau tidak, dua tamsilan tadi yang disebutkan oleh ulama. Okey. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Yang kedua, ciri-ciri orang beriman ini yang disebut oleh Allah, orang yang berjaya, orang beriman yang berjaya. Ada orang beriman tak berjaya, tuan-tuan. Itu sebabnya orang beriman yang berjaya ni dia ada syarat. Allah Ta'ala sebut dalam surah Mukminun ini tentang sembahyang ni dua kali disebut. Pertama Allah Ta'ala sebut di awal-awal lagi, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Itu sekali. Nanti Allah Ta'ala sebut, dia ulang dah sekali, wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, iaitu mereka yang memelihara semayangnya, iaitu yang mengerjakan semayang dengan sempurna. Dan memelihara semayang tu maksudnya boleh juga atas tafsiran, maksudnya tidak mengabaikan masuk waktu solat. Sebab tu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayu amal afdal? Kan? Apa maknanya amal yang paling afdal? As-salat ala waktiha, iaitu semayang pada waktu dia. Ala waktiha, semayang dalam waktu. Itu amalan paling afdal. Dan amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Kan? Semayang amalan yang paling disukai. Hari ini tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita hidup, kita nak cari orang suka kita. Tak? Seorang isteri kalau dia nak suami dia suka, kan, dia akan buat makanan yang selalu menjadi kesukaan suami. Jadi suami bila tengok makanan ni, Allah, ayam ni baguslah, nak tahu apa jajat nak makan. Maknanya itu kan, kerana apa? Kerana dia nak meraih kesukaan suami. Kan? Seorang yang bekerja di mana-mana departmen, di mana-mana kerajaan, mana-mana jabatan, dia akan disukai oleh bosnya kalau sekiranya pekerja itu dapat mengikut rentak kerja bos. Maknanya kalau bos kerja macam ni, dia dapat ikut rentak, maknanya dia adalah pekerja yang disayangi oleh bos dia. Hari ini tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana kita nak cari Allah, suka Allah? Kan? Bagaimana kita nak cari Allah Ta'ala suka pada kita? Ada? Kita nak cari Allah Ta'ala suka kita ni, apa yang kita kena buat? Begitu tuan-tuan. Ada yang beriman tapi belum tentu berjaya. Kan? Walaupun dia masuk syurga, tapi berjaya ni ada dua. Hidup ada berjaya, dunia berjaya, akhirat berjaya. Ada orang berjaya hidup je, akhirat tak berjaya. Tak? Ada orang berjaya akhirat, dunia tak berjaya. Tuan-tuan, ni ciri-ciri orang beriman. Maka dalam surah Mukminun ini
disebutkan 2 kali. Nak tunjuk apa? Sembahyang ni adalah sesuatu yang aham wal muhim. Suatu perkara yang penting di atas segala kepentingan. Maknanya tidak ada amalan-amalan boleh selesai kalau sembahyang tak selesai. Kalau sembahyang kita fail, walaupun kita zakat, walaupun kita haji, walaupun kan melambatkan kita. Sebab tu sembahyang mesti dijaga, diperbaiki. Ni sembahyang ni kita baru lakonan zahir je. Belum kita cerita tadi lakonan batin orang menghadiahkan raja tadi, kan? Kita belum lagi tu belum selesai lagi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sembahyang ni sukar kan? Cukup sukar. Masuk pada hadis yang ke 164. An Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna hazihi salawata ataupun salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi innama hiya tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Rawahul Muslim. Daripada Muawiyah bin Hakam radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sembahyang itu tidak layak dicampur dengan sesuatu daripada perkataan manusia. Sebab tu dalam sembahyang tak boleh doa. Tak boleh masukkan doa waktu sujud dengan kalam manusia kan. Tak boleh, batal. Kan? Tak boleh. Dalam hati lain. Ni yang bila kalam ni betul-betul ditutur. Itu sebabnya bila orang kata alhamdulillah, bila disebut yarhamkallah, itu kalam manusia. Dijawab balik yahdinukumullah, itu kalam manusia. Batal satu masjid. Kan? Asalnya alhamdulillah tu ada. Dibolehkan, diharuskan sebab tu kalam dalam solat. Kan? Tapi bila dia jawab tu jadi kalam manusia balik. Yarhamkumullah. Dan tu kalam manusia. Sebab itu yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okey, tak boleh dicampur dengan perkataan manusia. Sembahyang itu hanyalah mengandungi tasbih. Tasbih pun yang nak dibaca tasbih yang dibenarkan. Bukan tasbih yang lain yang tak ada, yang tak dibuat. Walaupun kita kata tasbih ni baik ustaz, baik. Tapi tidak diajar, tak boleh. Yang bukan datang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Subhanallah, subhanakallahu wa bihamdik, Allahumma ufirli. Ini semua tasbih yang ada diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang lain-lain boleh tak kita nak baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah? Tak boleh. Sebab itu tidak diajar. Nak baca tasbih yang macam tu dalam sembahyang sunat tasbih boleh. Tapi dalam sembahyang fardu yang bukan daripada tasbih yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tidak dibenarkan. Walau itu pun tasbih. Jadi tuan-tuan, sebab tu dia kata apa? Sembahyang itu hanyalah mengandungi tasbih. Tasbih yang macam mana? Tasbih yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbir dan takbir, kan? Dan bacaan Quran. Dalam sembahyang ni ada bacaan Quran. Kan? Bacaan Quran ni tak kiralah apa-apa yang dibaca kan. Fatihah wajib. Dan ayat-ayat yang lain yang perlu dibaca, sama ada bacaan itu pendek ataupun panjang. Itu terpulanglah. Jadi nanti kita akan bicarakan perkara-perkara yang membatalkan insya-Allah pada masa yang akan datang sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebarang soalan tuan-tuan? Ya.
Okey. Gempa bumi, elok semayang. Saya bawa cerita tentang cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Ali bin Zainal Abidin bin Husin. Satu hari rumah dia terbakar, kampung terbakar. Termasuk rumah dia terbakar. Ya. Kita nak ceritalah tadi masalah, kita nak kaitkan dengan khusyuk kan. Orang pun, sebab yang rumah terbakar ni rumah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang pun bercakap, ya Ali kan. Rumah kamu terbakar. Rumah kamu terbakar. Sampai rumah tu hangus habis, dia masih menerukan sujud dalam sembahyang. Orang tanya, wahai Ali bin Zainal Abidin bin Husin, adakah kau tak perasan rumah kau terbakar? Dia kata, pada waktu itu, waktu aku sujud, aku melihat api neraka dalam sujudku lebih besar, sehingga maknanya api dunia ni aku tak nampak dah. Makna apa? Maknanya ketakutan dia pada api neraka yang dilihat dalam sujud itu lebih menggerunkan daripada api dunia. Sebab api dunia ni 70 kali digendam dalam lautan. Kan? Itu pun masih panas. Tapi api dunia, api akhirat, api neraka, kalau jatuh satu macam percikan je, habis dunia, habis hancur. Jadi maknanya apa? Menunjukkan kalau ada khusyuknya, dia terus sembahyang. Dia terus sembahyang walaupun gempa bumi. Kalau kita memang gempa sungguh, kita tak sampai kepada peringkat tu lah kan. Orang-orang ni dia lain. Tapi itulah hakikatnya, orang yang sembahyang khusyuk, dia tidak akan memberhentikan solat walau apa keadaan sekalipun berlaku. Walau apa keadaan sekalipun berlaku, dia tak akan berhenti. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Contohlah, wallahu alam. Mudah-mudahan jawapan tu boleh menepati apa yang disoal, insya-Allah. Ada soalan lain? Ya? Tak ada. Ya, ada soalan. Wow. Kawan tanya saya, kita dia jawab. Ya. Berkenaan dengan Sujud syukur. Maknanya kita dah pilih kita gembira dan sebagainya. Maknanya benda tu kena buat, maknanya bukan jarak masa yang lama. Maknanya kita kena spontan lah. Jadi macam mana dengan orang kata apa, kiblatnya, wuduknya dan sebagainya. Okey. Sujud syukur ni dia sebahagian daripada ibadat. Daripada ibadat. Jadi orang yang nak melakukannya mestilah suci daripada hadas besar dan kecil. Kan? Itulah yang sebenarnya kerana dia ibadat. Dan sujud syukur ni kita boleh lakukan bila-bila masa kita dapat perkhabaran. Kan? Perkhabaran yang baik, sesuatu yang menggembirakan. Tapi kalau kita nak sujud, biarlah kena pada tempat. Tengah-tengah jalan raya dapat khabar, terus sujud. Jawabnya dengan dia sujud syukur terus. Biarlah kena tempat, kan? Boleh ditangguh. Dapat perkhabaran dalam kereta tak? Mak, anak telefon, ayah, dapat maknanya straight A. Kan? Daripada 1 sampai 12, semua A belaka. Kan? Nak sujud dalam kereta ni, tengah bawa kereta, sujud masuk bawah steering, jawabnya dengan dia hilang. Tangguh kan, sampai di rumah, ambil wuduk, sujud. Angkat takbir, niat untuk sujud syukur, sujud, bagi salam. Kisah kan? Jadi maknanya suatu perkhabaran itu kita dapat. Boleh juga kalau tak sujud kita mengucap sebagai permulaannya, ucap dulu alhamdulillah. Kan? Kerana itulah sebaik-baik doa. Alhamdulillah. Nanti dah sampai di rumah dalam keadaan ada tempat, ada ni, sujudlah. Kan? Melahirkan syukur. Jadi gitulah, insya-Allah. Wallahu alam. Lain? Tak ada dah malam tuan-tuan Ada lagi? Oh, ada lagi. Salah. Tadi pasal sujud sahwi tadi. Ya.
Ya, ya, ya. Tapi kalau kita nak sujud, kita boleh sujud sekiranya imam kita bagi salam. Hmm. Okay, dalam keadaan macam tu, makmum tu dia dapat tak pahala sebagai makmum? Dapat sembahyang berjemaah dapat. Dia yang masalahnya tadi kita nak melakukan sesuatu perkara yang menyalahi perbuatan imam, mesti kita telah bercerai. Contoh. Sekarang ni kita sembahyang bersama imam. Kita mufarakah daripada imam sebab imam baca tak betul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita kata an'amta ngam. Kita pun mufarakah. Nah, kita mufarakah daripada imam. Imam baca surah. Kita pun baca surah tapi kita baca pendek je. Kita menunggu sampai imam baca surah habis. Bermakna kita telah berubah niat. Kerana niat kita pada waktu itu menunggu imam. Sedangkan kita telah berpisah dengan imam. Maka pada waktu itu niat kita berubah kerana nak menunggu imam, maka batal solat. Sembahyang kita jadi batal. Kerana apa? Kita terikat dengan orang lain. Jadi itu dia tuan-tuan. Kan? Sedangkan kita bila dah habis belajar, kita kena rokok. Kita kena sujud, tak boleh tunggu imam. Tapi kita tunggu dengan sampai dia habis baca. Kalau kita kata, kalau aku rokok seorang kan orang tanya pula kan. Apa pasal ni? Rokok seorang-seorang ni dah handal benar ke? Apa aku nak jawab ni kan? Tak. Maka menunggu tu batal sembahyang. Kerana itu termasuk berubah niat. Jadi tuan-tuan dia tak boleh terikat. Orang yang dah berpisah dengan imam tak boleh terikat lagi dah. Dia kena meneruskan sembahyang secara bersendiri. Jadi tuan-tuan, begitu keadaannya. Samalah juga dengan keadaan yang tadi. Kalau sekiranya imam telah memberi salam, pada waktu itu makmum telah berpisah dengan imam. Kan? Dah berpisah dengan imam. Jadi makmum kalau sekiranya imam tak melakukan sujud sahwi, boleh tak dia melakukannya? Hukumnya diharuskan dia melakukan sujud sahwi. Kerana apa? Pada waktu dia telah bercerai dengan perbuatan imam dia. Okey. Boleh insya-Allah. Jadi begitulah tuan-tuan sikit-sikit insya-Allah panjang umur kita bertemu lagi sekiranya diizinkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.